Ya, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi saya ucapkan kepada semua pelajar. Okey, pada hari ini saya akan memfokuskan kepada salah satu sukan yang merupakan kategori serangan. Okey, sebelum tu pada minggu lepas kita dah memfokuskan kepada sukan olahraga iaitu sukan lari berpagar. Tapi pada hari ini kita akan beralih pula kepada sukan yang melibatkan sukan kategori serangan yang berada pada unit 3 dalam silibus pendidikan jasmani iaitu sukan bola keranjang. Dalam sukan ataupun dalam sesi pengajaran pada hari ini, cikgu akan memfokuskan kepada kemahiran-kemahiran yang ada dalam sukan bola keranjang ni. Seperti contoh, kemahiran melakukan hantaran, kemahiran menerima bola, kemahiran mengelecek, kemahiran mengadang dan juga kemahiran melakukan jaringan. Okay. Itu merupakan itu merupakan 5 kategori kemahiran yang cikgu akan memfokuskan untuk sukan bola keranjang pada hari ini. Okey, kita beralih pula kepada standard kandungan. Melakukan kemahiran asas bola keranjang dengan lakuan yang betul, mengaplikasikan pengetahuan konsep pergerakan dan prinsip mekanik dalam kemahiran asas bola keranjang, menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab ke diri semasa melakukan aktiviti fizikal, memahami dan mengaplikasikan etika dalam sukan semasa melakukan aktiviti fizikal. Okey. Masuk pula kita kepada bahagian pengenalan. Okey, bola keranjang ialah permainan kategori serangan. Okey, bila kita sebut tentang kategori serangan, ia akan mempunyai dua bahagian ataupun dua peserta iaitu Okey, kemudian kita akan beralih pula kepada bahagian pengenalan iaitu bahagian pertama pada sesi pengajaran kita pada hari ini. Okey. Bola keranjang ialah permainan kategori serangan. Okey. Bila kita sebut kategori serangan, ia akan melibatkan dua pasukan yang mana untuk pasukan A akan menyerang dan juga pasukan B akan bertahan. Mereka ini akan saling bertukar-tukar menyerang dan juga bertahan. Okey, untuk permainan ini dimainkan oleh dua pasukan yang mengandungi 5 orang pemain dalam setiap pasukan. Okey, setiap pasukan akan ada 5 orang pemain, tidak termasuk pemain gantian. Tujuan permainan adalah untuk menjaringkan bola ke dalam keranjang di hujung gelanggang lawan. Okey, bila kita sebut tentang kategori serangan, ia akan melibatkan kita nak menjaringkan gol. Kita nak mendapatkan mata yang banyak. So, dengan cara apa kita nak mendapatkan mata, iaitu untuk sukan bola keranjang ni, kita akan menjaringkan bola ke dalam keranjang yang telah disediakan di gelanggang lawan. Okey, keranjang ni merupakan basket yang disediakan. Permainan ini diperkenalkan oleh Dr. James Naismith pada tahun 1891. Okey, pada zaman yang ditubuhkan oleh Dr. James Smith ni, mereka sekadar memegang keranjang yang macam sekarang ni, kita sudah ada tiang dan kita dah letakkan keranjang pada tiang tersebut. Tetapi pada zaman ini mereka pakai tenaga manusia untuk memegang keranjang itu. Okay. Permainan ini turut melibatkan kemahiran-kemahiran seperti menghantar, menerima, mengelecek, mengadang dan juga menjaring. Sebenarnya yang telah cikgu bagi tahu tadi. Okay. Saiz gelanggang. Okay. Ini merupakan saiz gelanggang yang kamu boleh lihat pada gambar ini. Okey. Apa yang cikgu nak memfokuskan adalah bahagian jaringan iaitu garisan 3 mata. Yang mana bila kita menjaring di luar kawasan 3 mata ini, kita akan mendapat 3 mata. Yang manakala bila kita menjaring di dalam kawasan 3 mata, kita akan mendapat 2 mata. Yang mana dan juga bila kita menjaring pada garisan balingan bila kita dihadiahkan balingan percuma, kita akan diberikan 1 mata.
Okay. Ini merupakan ukuran gelanggang yang telah disediakan ataupun bersumberkan International Basketball Federation, FIBA. Okay. Okay. Ini merupakan ketinggian palang untuk kita nak menjaring, iaitu berukuran 3.048 meter. Itu diameter keranjang iaitu 46 cm. Kamu boleh lihat dah ini dalam gambar yang telah disediakan ni. Okay. Kemudian kita masuk pula kepada spesifikasi bola. Okay. Untuk kategori lelaki dan juga kategori perempuan, kita ada perbezaan dari segi berat dan juga perbezaan dari segi lilitan bulatan ataupun saiz bulatan, saiz bola tu sendirilah. So untuk perempuan sekolah menengah, berat bagi bola mereka adalah bola keranjang mereka adalah 510 gram hingga 567 gram. Manakala lilitan bola adalah 72.4 dan hingga 73.7 cm yang berukuran saiz 6. Okay. Untuk lelaki kita ada saiz 7, bola saiz 7, iaitu berat 650 gram hingga 567 gram. Manakala dia punya saiz ataupun lilitan adalah 74.9 cm hingga 78 cm. Okey. Ini saya ambil daripada sumber latihan sukan untuk guru penasihat kelab sukan sekolah bola keranjang. Okey, boleh ya pelajar? Okey, kemudian kita masuk pula pada kemahiran yang kita nak fokuskan pada hari ini. Okay, first kita masuk kepada kemahiran melakukan hantaran. Okay, kemahiran melakukan hantaran. Okay, kita ada 3 jenis ataupun 3 kemahiran dalam kita nak melakukan hantaran. Yang mana untuk setiap kategori ini mereka melibatkan cara yang berbeza. Okay, untuk yang pertama kita ada hantaran paras dada. Yang kedua kita ada hantaran lantun. Dan juga yang ketiga kita ada hantaran atas kepala. Okay. Untuk hantaran paras dada ni, kita akan ataupun kita pakai kedua-dua belah tangan untuk melakukan hantaran pada kedudukan bola berada pada aras dada. Okay. Untuk kategori balingan ini, ia dibuat secara pantas ataupun secara laju. Kedudukan bola tersebut akan bergerak dengan pantas dan laju. Disebabkan oleh kita pakai kedua-dua belah tangan. Okey. Cara pelaksanaannya adalah, first kita akan melihat pada kedudukan rakan sepasukan. Bila kita dah dapat kita punya target ataupun kita nak fokus, kita nak buat hantaran kepada siapa, so kita akan membuka langkah. Membuka satu langkah ataupun satu kaki akan berada pada kedudukan hadapan dengan kita punya bahagian tangan merapat ke arah dada untuk mendapatkan daya tolakan yang kuat. Okey. Sejurus selepas kita dah menolak bola ke hadapan, kita punya badan akan bergerak ke hadapan dan juga kita punya kaki akan satu langkah turut bergerak ke hadapan. Okey. Itu merupakan cara bagaimana untuk melakukan hantaran paras dada. Kemudian kita masuk pula kepada hantaran lantun. Okay. Hantaran lantun ni merupakan salah satu cara yang melibatkan kita melantunkan bola ke arah kita punya sasaran, iaitu kita punya rakan sepasukan. Okay. Kenapa kita melakukan hantaran lantun ini adalah disebabkan oleh kita nak mengelirukan pihak lawan. Okay. Seperti contoh, jika kita punya rakan sepasukan dijaga ataupun di-lock oleh pemain lawan, so jadi corak hantaran lantun ini akan sedikit sebanyak menyukarkan mereka untuk membaca arah gerakan bola tersebut. So jadi ia akan mengelirukan pihak lawan dan
dan akan memudahkan kita untuk melakukan hantaran ke arah kita punya pasukan, rakan sepasukan. Okey, untuk yang ketiga kita ada hantaran atas kepala. Untuk hantaran atas kepala ni kita melakukan hantaran dengan pada kedudukan bola yang tinggi melepasi jangkauan pihak lawan ataupun jangkauan pihak lawan. Okey, pada kedudukan ini kita akan melakukan hantaran di atas bahagian kepala kita sebab kita nak kedudukan bola tu pada kedudukan yang tinggi. Okey. Ia sesuai dilakukan apabila kita nak melakukan counter attack. Apabila kita nak melakukan counter attack pada keadaan rakan kita berada pada kedudukan yang jauh, so kita akan melakukan kategori ataupun jenis hantaran atas kepala ini. Okey, kemudian kita beralih pula kepada kemahiran menerima bola. Okey, untuk kemahiran menerima bola ni kebiasaannya untuk atlet bola keranjang, mereka akan menggunakan satu kedudukan iaitu kedudukan ancaman 3, yang mana ia merupakan ataupun ia melibatkan postur kedudukan tubuh badan kita pada kedudukan yang bersedia untuk menerima bola. Dan sejurus selepas kita menerima bola, apakah tindakan kita? Sama ada kita nak melakukan hantaran ataupun kita nak mengelecek atau menjaring. Okey, bagaimanakah kedudukan ancaman 3 ini? Okey, di sini ada satu gambar. Saya sudah sediakan satu gambar. Okey, ini gambar dia. Ini merupakan kedudukan ancaman 3. Pada kedudukan, kita lihat pada kedudukan badan dia, beliau merendahkan bahagian tubuh dengan kedudukan bola berada pada bahagian paras pinggang. Okey. Dalam masa itu, dia punya kedudukan lutut juga akan dibengkokkan ataupun difleksikan. Okey, ini merupakan salah satu cara ataupun kemahiran untuk nak menerima bola. Okey, kemudian kita akan beralih pula kemudian kita akan beralih pula kepada kemahiran mengelecek bola. Okey, kemahiran mengelecek bola ini merupakan aksi melantun bola dengan sebelah tangan secara berterusan sambil berlari atau berjalan untuk mengatasi pihak lawan. Okey. Daripada apa yang kita faham, cara kita nak mengelecek bola adalah first, kita akan melantunkan bola menggunakan sebelah tangan, bukan menggunakan kedua-dua belah tangan. Kita hanya diberikan untuk kita hanya memfokuskan kepada penggunaan satu tangan saja, sebab dia akan menyebabkan foul jika kita menggunakan kedua-dua belah tangan. Okey, dia akan dilakukan secara berterusan sambil berlari ataupun berjalan untuk mengatasi pihak lawan. Okey, kebiasaannya orang akan melakukan gelecekan ni dengan pantas. So, dia akan melakukan gelecekan dengan berlari untuk melepasi pihak lawan. Bola tidak boleh dilantunkan secara berterusan menggunakan kedua-dua belah tangan. Ini macam apa yang telah saya nyatakan tadi. Jika pemain berhenti mengelecek bola, dia mesti membuat hantaran atau melakukan cubaan menjaring. Okey, untuk yang ini, apabila kita sudah ataupun kita sudah berhenti daripada mengelecek bola, kita tidak boleh menyambung semula mengelecek. Ini kita dah bam bola, kemudian kita dah berhenti, maksudnya kita dah pegang bola tersebut, kita mestilah melakukan hantaran kepada orang lain, kepada kita punya pasukan, pada kita punya rakan sepasukan. Kita tidak boleh kita tidak boleh melakukan gelecekan semula. Melakukan gelecekan semula untuk nak melepasi pihak lawan. So, tak boleh. Dia satu kesalahan lah untuk bagi kemahiran mengelecek bola ni. So, mengelecek menggunakan bahagian jari
tidak kena pada bahagian tangan. Okey, pada bahagian jari ini saja. Okey, bahagian jari. Bahagian jari jemari saja. Okay. Dan bahagian jari kita akan dibuka. Akan dijarakkan. Okey, akan terkena pada bahagian hujung-hujung sini saja. Bukan bahagian telapak tangan. Okey, kemudian kita masuk pula kepada posisi badan ketika mengelecek. Okey, ketika kita sedang mengelecek, kita mestilah merendahkan kita punya badan dengan membengkokkan lutut, melantun bola menggunakan bahagian jari. Okey, seperti yang telah cikgu nyatakan tadi. Okey, berat badan disokong oleh berbola kaki, mata pandang ke hadapan, bergerak melindungi bola daripada pihak lawan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri. Okey, itu merupakan sedikit tentang posisi tubuh badan kita ketika mengelecek. Okey, kemudian kita masuk pula kepada kemahiran menghadang. Okey, kemahiran menghadang ni merupakan salah satu kemahiran bertahan. Ini merupakan satu kemahiran saja yang melibatkan kategori bertahan dalam sukan bola keranjang ni. Okey, merupakan kemahiran bertahan yang penting. Okey, menghadang efisien, menghalang pemain lawan daripada mengelecek, melakukan hantaran tepat dan membuat jaringan. Okey, yang mana kita akan sentiasa merapati pihak lawan yang sedang memegang bola, supaya menyukarkan mereka punya pergerakan ataupun menyukarkan mereka untuk melakukan hantaran kepada mereka punya rakan sepasukan. Okay, itu merupakan sedikit sebanyak tentang kemahiran menghadang. Okey, kemudian kita beralih pula kepada kemahiran menjaring. Okey, untuk kemahiran menjaring, first kita akan memfokuskan kepada kawasan menjaring. Okey, yang mana kita ada 3 kawasan untuk melakukan jaringan. Yang mana yang pertama, kita ada kawasan di luar garisan 3 mata. Itu di kawasan yang berwarna kuning. Yang mana jika kita melakukan jaringan di luar kawasan garisan 3 mata ni, kita akan memperoleh jumlah skor sebanyak 3. Jika balingan kita masuk ke dalam basket yang disediakan. Okey, manakala jika kita membuat balingan ataupun melakukan jaringan di dalam kawasan garisan 3 mata ni, kita akan memperoleh jumlah skor sebanyak 2 mata. Manakala untuk yang terakhir, untuk garisan balingan percuma ataupun balingan penalti, iaitu pada garisan biru ni, so jika pemain melakukan jaringan melakukan jaringan balingan percuma ni masuk ke dalam basket yang disediakan, mereka akan dihadiahkan 1 mata. Itu merupakan sebuah sedikit tentang kawasan untuk melakukan jaringan. Okey. Seterusnya kita beralih pula kepada teknik menjaring. Okey, di sini kita ada 3 kategori ataupun 3 jenis teknik melakukan jaringan. Iaitu first kita ada gaya cangkuk, yang kedua kita ada gaya lompat, dan yang ketiga kita ada gaya kaku. Okey. Untuk gaya cangkuk ni kita melibatkan larian, melibatkan kita melakukan gelecekan, dan kemudian kita dalam keadaan laju kita melakukan jaringan, melakukan lompatan dan menolak bola masuk ke dalam jaring basket yang telah disediakan. Okay, ni contoh seperti contoh dalam gambar ni. Tengok dia punya kedudukan daripada sini hingga ke sini. Dia berada pada kedudukan yang laju lah. Okey, yang kedua iaitu gaya lompat. Gaya lompat ni dia melibatkan satu keadaan dia melompat untuk dia melakukan lompatan untuk melakukan jaringan.
Okey, yang ketiga gaya kaku. Okey, dia secara kaku dia tidak bergerak. Dia sekadar dia punya tangan dia yang menolak bola ke arah kawasan basket yang disediakan. Okey. Untuk gaya cangkuk ni kebiasaannya. Ni untuk kebiasaannya mereka ataupun kawasan balingan ataupun kawasan jaringan adalah pada kawasan di dalam kawasan garisan 3 mata, iaitu pada kawasan hijau ni. Itu merupakan gaya cangkuk. Gaya cangkuk kebiasaannya dilakukan di dalam kawasan garisan 3 mata. Okey, untuk gaya lompat, kebiasaannya mereka menggunakan pakai untuk melakukan jaringan di luar kawasan garisan 3 mata, iaitu di kawasan kuning ni. Sebab dia dengan lompatan, so dia lebih tepat lah, dia tidak dalam kedudukan bergerak, cuma dia sekadar melompat. Kalau gaya cangkuk ni, kalau kita nak membuat balingan ke arah pada garisan di luar 3 mata ni, dia akan lebih sukar sebab kita dalam larian, so agak susah lah kita nak melakukan jaringan. So gaya lompat ni kebiasaannya dilakukan oleh atlet untuk memperolehi mata di luar garisan 3 mata. Okay. Untuk yang ketiga, gaya kaku. Gaya kaku ni kebiasaannya digunakan ataupun diaplikasikan apabila mendapat balingan percuma. Okey, itu saja daripada cikgu. So, nanti jika ada sebarang pertanyaan ataupun persoalan, kamu boleh terus direct contact cikgu. Ataupun kamu tanya kepada cikgu Muhammad. So, jadi itu saja sesi pengajaran kita pada hari ini. So, nanti insyaAllah untuk minggu depan saya akan meneruskan lagi sesi pengajaran saya berkaitan dengan topik-topik yang seterusnya. Jadi yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk itu datang daripada kekurangan diri saya sendiri. So, saya akhiri kita punya kelas dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.